Kita juga akan kongsikan lebih banyak yang menarik selepas ini juga bermanfaat. Tapi satu aspek yang perlu kita bawakan iaitu aspek kesihatan bila mana perhatian dan juga supaya sikap berjaga-jaga terus kita bawakan kepada masyarakat. Kita akan bincangkan tentang ancaman subvarian Omicron yang mana kini juga dilihat sebagai ancaman oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Secara maya pagi ini bersama kami Dr. Tan Siok Hong yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi, Saleha, Haji Munawar. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Baik, mungkin untuk permulaan ini, doktor boleh memberikan perincian berkenaan ciri-ciri bagi subvarian Omicron ini, BA.5 dan juga BA.2.121 ini, doktor. Okey, jadi subvarian BA 2.1, 2.1, subvarian BA.4 ataupun subvarian BA.5 ini merupakan subvarian daripada varian Omicron lah. Setelah dahulu kita dengar tentang BA.1 dan BA.2 kan. Jadi di seluruh dunia sekarang ini kita melihat peningkatan subvarian BA.5 daripada 28% ke 43% dalam minggu yang lepas. Manakala bagi subvarian BA.4 telah menunjukkan kadar peningkatan daripada 9% kepada 12%. So, subvarian ini telah menggantikan subvarian BA.1 dan BA.2 sebelum ini di kebanyakan negara di seluruh dunia. Dr. Tan, bagaimana pula langkah berjaga-jaga selepas ini kerana telah lebih 2 tahun kita menghadapi situasi berperang dengan COVID-19, tapi bagaimana situasi kita dengan sempadan yang telah dibuka, ekonomi berjalan seperti biasa, apa lagi yang boleh dilakukan dengan ancaman baru yang datang ini? Okey, jadi seperti mana sebelum ini, sebenarnya langkah-langkah pencegahan dan kawalan untuk subvarian Omicron yang baru ini adalah sama dengan sebelum ini, ya. Dan setelah melalui lebih daripada 2 tahun pandemik, sepatutnya kebanyakan orang telah tahu apakah langkah-langkah pencegahan yang mereka perlu amalkan, ya. Langkah-langkah dia sama sahaja, iaitu memakai pelitup muka di tempat yang tertutup ataupun tempat yang sesak, cuba menjaga penjarakan fizikal, menjaga kebersihan diri, buat ujian COVID-19 jika mempunyai gejala, dan isolasi atau asingkan diri sekiranya ujian adalah positif. Jadi peningkatan kes baru mingguan dan kematian yang kita lihat berlaku di seluruh dunia ini, kebanyakan yang berlaku di negara-negara yang mana program imunisasi COVID-19 telah dilaksanakan lebih awal dan sudah lebih daripada 6 bulan telah berlalu sejak pemberian dos penggalak pertama. Ya. Jadi kita menjagakan untuk Malaysia juga kes COVID-19 kita akan meningkat juga kerana ramai daripada golongan berisiko tinggi kita telah mendapatkan dos penggalak pertama pada akhir tahun lepas, ya, bulan November, bulan Disember ataupun awal tahun ini. Jadi sudah lebih 6 bulan dan kemungkinan besar kalau mereka terdedah kepada subvarian baru ini, mereka boleh dijangkiti. Tetapi kita tidak, kebanyakan negara tidak mengenakan apa-apa sekatan perjalanan seperti dululah, termasuk Malaysia. Kita pun dah melonggarkan syarat untuk kemasukan ke negara kita. Terdapat banyak langkah-langkah berjaga-jaga yang telah dinyatakan oleh doktor tadi. Penting untuk kita semua, untuk kita memastikan ataupun mengelak keboleh jangkitan kepada diri kita dan juga keluarga serta komuniti. Baik doktor, mungkin boleh memberikan perincian dari sudut pemantauan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Adakah WHO meletakkan subvarian Omicron ini sebagai satu varian yang membimbangkan, VOC, doktor? Buat masa ini, WHO belum meletakkan BA.4 dan BA.5 sebagai subvarian yang membimbangkan, tetapi dalam pemantauan, ya, dalam pemantauan rasmi WHO lah. Walau bagaimanapun, WHO memberi kebebasan kepada negara-negara untuk menentukan sendiri sama ada untuk mengelaskan
BA.4 dan BA.5 ni sebagai variant of concern atau variant yang membimbang. Jadi bergantung kepada negara-negara lah, sebab seperti yang saya nyatakan tadi, setengah negara mereka tidak menyaksikan peningkatan kes COVID-19 yang mendadak, tetapi terdapat negara-negara yang melihat peningkatan kes disebabkan subvarian baru. Bagaimana Dr. lihat, apakah perlu dilakukan ataupun dilalui satu lagi proses suntikan imunisasi COVID-19, satu lagi suntikan selepas booster? Pandangan doktor bagaimana? Ya, okey. So kerana golongan berisiko tinggi, kita telah mendapatkan dos penggalak pertama mereka lebih daripada 6 bulan yang lepas. Jadi mereka memang berisikolah untuk mendapat jangkitan COVID-19 pada masa ini. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia amat menyarankan golongan berisiko tinggi ini untuk mendapatkan dos penggalak kedua lah. Bagi mereka yang belum mendapat dos penggalak pertama, disarankan untuk mendapat dos penggalak pertama. Manakala bagi mereka yang telah mendapat dos penggalak pertama lebih daripada 6 bulan, digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Jadi sebab kita daripada tinjauan yang kita telah buat baru-baru ini, didapati golongan berisiko tinggi ini sangat cepat untuk menjadi penyakit yang teruk, untuk mendapat penyakit yang teruk COVID-19, yang perlu masuk ICU, perlukan oksigen. Jadi dengan mendapatkan dos penggalak ini boleh mencegahlah mereka daripada penyakit yang teruk. Doktor, apakah ada perkaitan di antara kenaikan kes ILI penyakit berkaitan dengan influenza dan juga peningkatan kes COVID-19 yang dikaitkan dengan subvarian sekarang, doktor? Okey, memang benar sekarang pun kita melihat peningkatan kes influenza like illness atau ILI, dan ILI ini boleh disebabkan oleh beberapa jenis virus lah, seperti influenza A, influenza B, parainfluenza, RSV, respiratory syncytial virus dan sebagainya. Jadi di banyak negara kita lihat peningkatan COVID-19 dan peningkatan ILI ini berlaku selagi ataupun serentak. Jadi kita mungkin ada perkaitan dari segi mereka 2 tahun yang lepas kita semua lockdown, dan kita sangat ketatkan dengan langkah-langkah pencegahan SOP kita. Tapi sekarang apabila sudah ada banyak pergerakan, banyak SOP telah dilonggarkan, jadi virus COVID-19 dan juga virus yang menyebabkan ILI lebih mudah merebak. Baik, doktor, kita ingin memastikan seluruh masyarakat Malaysia sentiasa cakna terhadap risiko jangkitan subvarian Omicron ini. Jadi mungkin kita boleh memperjelaskan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan gejala-gejala yang berkaitan dengan subvarian Omicron ini. Adakah ianya sama dengan varian Omicron sebelum ini, doktor? Sebenarnya simptom-simptom atau gejala subvarian Omicron yang baru ini adalah sama sahaja dengan subvarian sebelum ini. Kita perhatikan bahawa COVID-19 ini dia memang akan lebih bahaya kepada golongan berisiko seperti warga emas yang berumur lebih daripada 60 tahun, mereka yang mempunyai komorbid dan imuniti yang rendah ataupun yang kita panggil sebagai immunocompromised. So ini adalah benar bukan sahaja dengan subvarian baru, malahan dengan mana-mana varian atau subvarian yang telah kita tempuhi. Jadi sebab itulah golongan berisiko ini amat disarankan untuk mendapatkan dos penggalak, sama ada dos penggalak pertama atau dos penggalak kedua. Selain itu, mereka juga dinasihatkan untuk mendapat rawatan awal di Pusat Penilaian COVID-19 atau PAC, sama di kerajaan ataupun di fasiliti swasta, termasuklah mengambil ubat Paxlovid jika disyorkan oleh doktor-doktor, kerana ubat Paxlovid ini telah terbukti berkesan untuk mengelakkan seseorang itu daripada merosot penyakitnya kepada tahap yang lebih teruk.
Doktor, dengan pembukaan sempadan dan sekarang pelancongan secara global telah pun bergerak agak lancar, apakah lagi langkah keselamatan yang boleh dibuat untuk memastikan kemasukan pelancong ataupun pengembara ke dalam negara ini tidak menambah lagi risiko yang dibawakan oleh subvarian Omicron ni? Okey, jadi Malaysia sekarang tidak mengenakan apa-apa sekatan perjalanan untuk kemasukan pengembara dari luar negara, kecuali bagi pengembara yang tidak mendapat vaksin lengkap. Sebab kita tahu vaksin melindungi kita daripada jangkitan penyakit yang teruk. Jadi kebanyakan negara pun sudah tidak mengenakan apa-apa sekatan perjalanan, dan orang Malaysia nak keluar dan masuk ke negara lain pun kebanyakannya kita sudah tidak perlu buat ujian ataupun perlu kuarantin sekiranya kita mendapat vaksinasi lengkap lah. Dan WHO juga tidak mengesyorkan apa-apa sekatan perjalanan pada masa ini atas faktor ekonomi, faktor sosial, kita perlu belajar hidup bersama dengan COVID-19 ni lah, yang di mana kita tahu COVID-19 ni dia akan berlaku dalam gelombang, dia akan datang dan pergi mengikut perubahan subvarian. Apa yang penting adalah kita tahu bagaimana untuk bertindak apabila menghadapi gelombang yang baru. Seperti yang doktor nyatakan, apa yang penting adalah kita perlu tahu bagaimana untuk kita bertindak apabila kita berhadapan dengan situasi subvarian Omicron ini. Mungkin doktor boleh memberi penekanan terhadap aspek TRIS yang seringkali diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor. So konsep TRIS ini telah diperkenalkan sejak gelombang Omicron yang mula-mula, dan kita masih menyarankan untuk amalan TRIS, di mana T adalah untuk test ataupun buat ujian sekiranya mengalami gejala. Kemudian R adalah report ataupun laporkan, maksudnya laporkan status kita dalam aplikasi MySejahtera. Lepas kita buat ujian, sama ada positif atau negatif atau inconclusive, invalid tu kita laporkan dalam aplikasi MySejahtera. I adalah salah satu I adalah isolate. Maksudnya bila kita tahu kita dah positif, kita perlu asingkan diri kita, jangan ada pergaulan rapat dengan ahli-ahli keluarga ataupun rakan sekerja ataupun kawan-kawan. I yang satu lagi adalah inform. Maksudnya kita bagi tahu kepada kontak rapat kita, kontak rapat kita bahawa kita adalah positif ataupun kita ada gejala, supaya mereka juga boleh memantau kesihatan diri mereka masing-masing, dan jika mereka bergejala juga, mereka boleh terus untuk melakukan ujian. Manakala S adalah untuk sick ataupun mendapatkan rawatan sekiranya mempunyai gejala. So untuk ini Kementerian Kesihatan Malaysia pada masa ini ingin menasihatkan golongan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang ada komorbid, mereka yang immunocompromised, untuk pergi ke CLC yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan dan kemungkinan untuk mengambil ubat Paxlovid, kerana ubat ini boleh mencegah daripada pergi ke tahap penyakit yang lebih teruk lah. Jadi sama ada golongan berisiko tinggi ini, sama ada mereka walaupun bergejala ringan sahaja, kita nasihatkan juga untuk pergi ke CAC. Manakala bagi mereka yang gejala sudah bertambah teruk, dinasihati juga untuk mendapatkan rawatan, dan jika keadaan kecemasan untuk pergi ke hospital atau hubungi 999. Baik. Dr. Tan, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini dengan informasi yang telah pun diberikan, penjelasan diberikan telah cukup lengkap sekali. Sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih, doktor. Terima kasih, sama-sama.